Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Baiklah, saya Nelly Ismail daripada Universiti Putra Malaysia akan membentangkan artikel saya yang bertajuk Peranan Scaffolding dalam meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah dalam kalangan kanak-kanak. Baiklah, ini adalah isi kandungan ataupun topik yang saya akan bincangkan dalam pembentangan saya pada hari ini. Yang pertama, pengenalan. Kedua, permasalahan kajian. Ketiga, perspektif teoretikal. Keempat, ciri-ciri scaffolding. Dan kelima, kesimpulan. Baiklah, saya yakin semua orang pernah tengok gambar ni. Dia adalah gambar scaffolding yang kita boleh nampak atau boleh lihat dalam konteks pembinaan. Kita boleh lihat di tapak-tapak pembinaan. Mana scaffolding digunakan untuk membantu pekerja-pekerja membina bangunan. Dan setelah siapnya bangunan, scaffolding ini akan dibuka semula. Dalam perspektif psikologi, scaffolding ini didefinisikan sebagai bantuan orang dewasa yang lebih berkeupayaan seperti ibu bapa, guru ataupun rakan sebaya untuk membantu kanak-kanak menyelesaikan tugasan yang tidak dapat diselesaikan dengan sendiri. So, istilah scaffolding ini sebenarnya digunakan pakai buat kali pertama oleh Wood dan rakan-rakan pada tahun 1976. So, apakah matlamat scaffolding? So, matlamat scaffolding adalah untuk memberikan bantuan sementara, di mana bantuan ini akan dikurangkan secara beransur-ansur berdasarkan tahap penguasaan kanak-kanak ataupun berdasarkan pada tahap pencapaian kanak-kanak. Samalah macam konsep scaffolding dalam konteks pembinaan. Scaffolding dalam konteks pembinaan itu sebenarnya digunakan sebagai temporary support saja. So, dia akan dibuka, scaffolding akan dibuka setelah suatu bangunan itu siap. So, apakah kebaikan scaffolding ni? Apakah faedah daripada penggunaan scaffolding ni kepada kanak-kanak? Pertama, ia dapat meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah. Kedua, ia dapat meningkatkan tahap tumpuan dan mengawal rasa kecewa sewaktu kanak-kanak melakukan tugasan. Sebagaimana kita sedia maklum, kanak-kanak ni fokus mereka ni sangat mudah terganggu. So, bila kita bersama dengan anak, melaksanakan suatu tugasan, maka tumpuan mereka akan lebih baik dan mereka lebih minat untuk menyelesaikan suatu tugasan yang diberikan. Ia juga dapat mengawal rasa kecewa. Mana kanak-kanak kalau dibiarkan seorang diri untuk melaksanakan suatu tugasan yang sukar, maka mereka akan cenderung untuk merasa kecewa. Ketiga, ia dapat meningkatkan tahap perkembangan kognitif. Ini kerana scaffolding ini sebenarnya memberi ruang, memberi peluang kepada kanak-kanak untuk berfikir. Dan ini secara tidak langsung akan meningkatkan tahap perkembangan kognitif kanak-kanak. Dan keempat, ia akan mengurangkan risiko masalah tingkah laku. Baiklah, kemahiran menyelesaikan masalah. Sebenarnya kemahiran ini ada melibatkan proses perkembangan kognitif di mana kanak-kanak perlu merancang, mengatur strategi dan membuat keputusan sewaktu berhadapan dengan sesuatu masalah. Seperti mana kita sedia maklum, kemahiran menyelesaikan masalah ini merupakan salah satu elemen yang terkandung dalam kemahiran abad ke-21 bagi melahirkan generasi yang lebih kompeten, lebih kreatif dan inovatif. Sekiranya kanak-kanak dapat menguasai kemahiran menyelesaikan masalah ini dengan baik, maka ia dapat membantu mereka meningkatkan keupayaan berfikir kanak-kanak ini secara logik, secara kritikal dan lebih sistematik sewaktu menyelesaikan masalah. Dan kanak-kanak juga akan lebih bersedia untuk menghadapi cabaran baru dan lebih berjaya dalam kehidupan. Permasalahan kajian. Dari segi kemahiran menyelesaikan masalah, kajian lepas mendapati bahawa tahap kognitif majoriti kanak-kanak, khususnya kanak-kanak prasekolah di Malaysia, masih berada pada tahap yang sederhana. So, hal ini saya rasakan perlu dipandang serius kerana kemahiran ini sangat berkait rapat dengan perkembangan kognitif kanak-kanak. Kedua adalah dari segi potensi. Kanak-kanak yang kurang menguasai kemahiran ini sukar untuk mengembangkan potensi mereka secara efektif dalam kehidupan. Scaffolding. Kajian lepas menunjukkan bahawa ibu bapa tidak memasukkan elemen peralihan ataupun elemen shifting dalam scaffolding sewaktu melakukan aktiviti bersama anak. Maksudnya di sini mereka lebih mendominasi suatu tugasan. Cuba untuk menyelesaikan tugasan
dan tidak mengalihkan tanggungjawab tersebut kepada anak. Okay. Kajian juga menunjukkan bahawa ibu bapa melakukan beberapa kesilapan sewaktu membantu anak. Okay. Pertama, mereka lebih memberi perhatian kepada kecekapan dan ketepatan dalam menyelesaikan masalah daripada proses pembelajaran itu sendiri. So, sebagai orang dewasa ataupun sebagai ibu bapa, kita perlu ingat bahawa cepat atau lambat kanak-kanak tu menyiapkan suatu tugasan tidaklah penting. Yang penting di sini adalah proses pembelajaran yang dilalui oleh kanak-kanak tersebut. Kedua, kajian mendapati bahawa kebanyakan ibu bapa memberi bantuan terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Okay, kedua-dua tahap bantuan ini sebenarnya memberi impak yang negatif kepada kanak-kanak. Okay, sekiranya ibu bapa memberikan bantuan terlalu sedikit, maka kanak-kanak akan mengalami kegagalan yang berulang. Okay, jika mereka memberi bantuan secara berlebihan pula, maka kanak-kanak sukar untuk melaksanakan tugasannya sendiri. Okay, membataskan peluang mereka untuk mengeksplorasi sesuatu aktiviti. Okay, ini berlaku bila ibu bapa terlalu mendominasi sesuatu tugasan. Pemikiran kanak-kanak tidak dapat mencapai tahap optimum kerana bila bantuan diberikan secara berlebihan, maka mereka tidak ada peluang atau ruang untuk berfikir ataupun menggunakan kaedah sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah. Pembelajaran sebenarnya tidak berlaku sekiranya bantuan diberikan secara berlebihan. Perspektif teoretikal. Konsep scaffolding ini sebenarnya berasaskan daripada teori sosial budaya yang dibentuk oleh Vygotsky 1978. Berdasarkan teori ini, terdapat 3 aspek penting yang ditekankan, iaitu pertama adalah interaksi sosial. Menurut Vygotsky, perkembangan kanak-kanak bermula pada peringkat sosial dan diikuti dengan peringkat individu ataupun internalisasi. Secara ringkasnya, kanak-kanak belajar melalui interaksi dengan orang lain. Pembelajaran berlaku apabila kanak-kanak adanya hubungan antara kanak-kanak dengan orang lain, adanya berlaku interaksi dua hala dengan orang lain. Maka berlakulah pembelajaran yang sebenar. Kedua adalah individu yang lebih mahir, di mana Vygotsky merujuk aspek ini pada individu yang mempunyai pemahaman dan kemahiran yang lebih tinggi daripada kanak-kanak terhadap sesuatu tugasan. Sebagai contoh, ibu bapa, guru ataupun rakan sebaya. Aspek ketiga yang ditekankan dalam teori ini adalah zon perkembangan proksimal, di mana ia didefinisikan sebagai jarak di antara tahap perkembangan sebenar dengan tahap perkembangan potensi. Ini adalah gambaran yang lebih jelas untuk menerangkan tentang konsep zon perkembangan proksimal. Di bawah sekali ini, yang berwarna merah ini adalah tahap perkembangan sebenar, di mana ia merujuk kepada keupayaan kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah dengan sendiri. Dan yang berwarna biru di atas sekali itu adalah tahap perkembangan potensi, di mana pada tahap ini, kanak-kanak dapat selesaikan masalah dengan bantuan individu yang lebih berkebolehan. Inilah yang dikatakan zon perkembangan proksimal, iaitu jarak di antara tahap perkembangan sebenar dengan tahap perkembangan potensi. Dan di sepanjang zon perkembangan proksimal itulah berlakunya proses pembelajaran. Dan di situ juga perlulah teknik kanak-kanak memerlukan bantuan ataupun memerlukan scaffolding daripada individu yang lebih berkebolehan seperti ibu bapa, seperti guru ataupun rakan sebaya. Okey, saya bagi konteks ataupun saya bagi contoh lebih mudah untuk memahamkan konsep zon perkembangan proksimal ini. Sebagai contoh, kita tahu anak kita boleh selesaikan satu set puzzle yang terdiri daripada 12 keping puzzle. Dia boleh siapkan dengan sendiri puzzle tersebut tanpa sebarang bantuan. So, itu adalah tahap perkembangan sebenar. Tapi objektif kita, matlamat kita adalah untuk meningkatkan tahap pemikiran kanak-kanak, untuk tingkatkan tahap kemahiran menyelesaikan masalah kanak-kanak ni. Maka sebagai ibu bapa, kita perlu memberikan tugasan yang lebih sukar daripada apa yang telah dia tahu. Sebagai contoh, kita berikan anak kita satu set puzzle yang terdiri daripada 24 keping ataupun 48 keping puzzle. Nampak susah bagi kanak-kanak, tapi sebenarnya mereka boleh melaksanakannya atau menyiapkannya hasil daripada scaffolding tersebut. So, ibu bapa perlu bantulah
bantu anak ni sampailah dia boleh menyelesaikan tugasan dengan sempurna. Okay, mungkin zon perkembangan proksimal ni mungkin memakan masa yang panjang bagi setengah kanak-kanak. Ada juga yang makan masa yang agak pendek. Ini bergantung kepada kemampuan kanak-kanak, bergantung pada tahap pemahaman kanak-kanak. Ya. Okay, ini adalah tahap scaffolding yang dibentuk oleh Wood 2003. Okay, menurut Wood, beliau menyatakan bahawa terdapat 5 tahap scaffolding. Itu tahap pertama, verbal umum. Tahap kedua, verbal spesifik. Tahap ketiga, verbal spesifik dan penunjuk bukan verbal. Tahap keempat, menjadikan tindakan seterusnya. Tahap kelima, demonstrasi. Baiklah, saya bagi contoh yang mudah dalam konteks bermain puzzle tadi. Okay. Anda kata, anak diberikan satu set puzzle dan dia cuba untuk mencantumkan puzzle yang pertama. Okay, kita nampak anak kita stuck. Dia tak tahu kat mana nak cantumkan puzzle tersebut. Maka sebagai ibu ataupun sebagai bapa, ataupun sebagai orang dewasa, kita boleh beri galakan ataupun beri bantuan pada bantuan scaffolding ni pada tahap yang pertama, di mana kita boleh katakan kepada anak, okey adik boleh cuba lagi. Okay. Anda kata anak kita masih stuck dan tak boleh nak cantumkan pada tempat yang betul, maka kita boleh tingkatkan tahap scaffolding ke tahap yang kedua, iaitu verbal spesifik, di mana kita boleh katakan kepada anak, kata okey adik perlukan puzzle yang berwarna hijau di sini. Anda kata anak masih stuck, masih tak boleh buat, kita boleh tingkatkan kepada tahap ketiga dan tahap keempat. Okay? Tahap keempat ni di mana kita akan pilihkan kepingan puzzle kepada anak, dan tunjukkan kat mana anak harus cantumkan puzzle tersebut. So adik ambil puzzle lain ni dan adik perlu letakkan atau perlu cantumkan puzzle ni di bahagian sudut. Okay. Tetapi untuk bantuan ataupun tahap scaffolding keempat ni, kita tidak boleh menyentuh puzzle tersebut. Ya. Dan anda kata masih tak boleh lagi dan anak masih tidak dapat mencantumkannya dengan betul, masih pusing-pusingkan kepingan puzzle tu, maka kita bolehlah meningkatkan tahap scaffolding ke tahap yang paling tinggi, iaitu tahap kelima, iaitu demonstrasi. Untuk demonstrasi ni, ibu bapa perlu mengambil kepingan puzzle tersebut dan mencantumkan di tempat yang betul. So kita nak elakkanlah, kita kalau boleh nak elakkanlah daripada kita beri bantuan tahap yang kelima ni, demonstrasi. Kalau boleh secara verbal pun dah cukup sebenarnya untuk membantu kanak-kanak berfikir dengan sendiri macam mana nak selesaikan suatu masalah. Dan kita perlu ingat bahawa tahap scaffolding ni boleh dinaik turun. Maksudnya dia tak perlulah statik pada tahap 1 saja, tahap 2 saja. Maksudnya bila kita dah capai tahap keempat, kita boleh turun balik ke tahap 1. Bila kita capai tahap 3, kita boleh turunkan balik kepada tahap 2 ataupun tahap 1. Ya? Maka ini yang dikatakan sebagai elemen peralihan ataupun shifting ataupun contingency dalam pemberian bantuan. Okey, kesimpulan. Okay, dapat saya simpulkan di sini bahawa scaffolding yang diberikan perlulah dimodifikasikan mengikut keupayaan, pengetahuan dan minat kanak-kanak supaya proses pembelajaran dapat berlaku dengan lebih efektif. Okay, baiklah, saya rasa sampai di sini saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.